Assalamualaikum, nama saya Aini Misra binti Muhammad Zawawi. Untuk pengetahuan semua, masalah nelayan di Malaysia dalam usaha untuk mengesan lubuk ikan di perairan dalam adalah masalah yang sering berlaku. Isu dan masalah yang dihadapi kebanyakan nelayan kecil yang mempunyai pendapatan yang sederhana dan kecil, sehingga kan ada di antara mereka yang hanya kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Pemerhatian telah dijalankan di perairan Melaka sebelum tempoh Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan oleh kerajaan. Disebabkan tempoh PKP, kami tidak dapat untuk menjalankan pemerhatian secara bersemuka. Jadi inisiatif lain yang telah diambil untuk menjalankan pemerhatian ini iaitu metodologi melalui penyelidikan dalam talian sepenuhnya. Beberapa cadangan telah dikenal pasti untuk mengatasi masalah ini, tetapi cadangan ini akan diterangkan oleh sahabat saya sebentar sahaja lagi. Saya Muhammad Rizwan bin Ismail. Saya daripada Grup 5 akan membentangkan tentang projek kami. Dalam projek inovasi sosial ini, proses penyelesaian efektif menggunakan teknologi untuk mengesan lubuk ikan untuk membantu para nelayan menambah pendapatan mereka, terutama sekali pada musim tengkujuh. Nelayan merupakan aktiviti ekonomi yang tidak lagi dijalankan secara eksklusif oleh komuniti di kawasan luar bandar. Sebaliknya, penjanaan pendapatan menerusi kegiatan ini turut berlaku dalam kalangan penghuni bandar, khususnya yang tinggal di kawasan berhampiran pinggir laut atau sungai. Tanpa mengenal lokasi, wujud pelbagai kategori nelayan yang membeza-bezakan nelayan yang ada. Untuk menjawab segala persoalan yang berkaitan projek kami dinamakan sebagai Fisherman Fish Finder. Projek kami menumpukan nelayan miskin yang berpendapatan kurang daripada 1,200 sebulan. Dengan pendapatan mereka perlu menyara anak-anak mereka yang masih bersekolah, bayaran bil dan lain-lain. Jelaslah bahawa dengan pendapatan mereka ini tidak mampu menampung kos sara hidup pada masa kini. Terdapat dua jenis nelayan, iaitu nelayan kecil dan nelayan laut dalam. Projek ini khusus kepada nelayan kecil yang hanya bergantung harap kepada hasil pendapatan seharian mereka. Bagi menyelesaikan masalah ini, satu alat yang dapat mengesan lubuk ikan akan diperkenalkan. Berdasarkan jadual nelayan pada tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perikanan Malaysia, kami telah memilih lokasi Melaka yang majoritinya terdiri daripada nelayan tempatan, dan jumlah nelayan tempatan di Melaka adalah seramai 942 orang. Kalan Balak sangat sesuai dipilih kerana di situ terdapat sejumlah kecil sahaja nelayan untuk kami membuat tinjauan. Projek yang kami lakukan ini adalah berdasarkan pendapatan nelayan. Kami ingin memaksimalkan pendapatan nelayan-nelayan kecil di Melaka. Oleh itu, kami akan memperkenalkan alatan ini yang dinamakan Fisherman Fish Finder, dan kami akan mempelbagaikan aktiviti yang boleh dilakukan oleh para keluarga serta nelayan-nelayan kecil tersebut supaya mereka tidak bergantung pada hasil laut sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid bin Muhammad Maksum. Saya akan membincangkan tentang cadangan inovasi sosial yang akan dijalankan kepada segelintir nelayan. Berdasarkan masalah yang dihadapi oleh segelintir nelayan di negara ini, beberapa usaha akan dilakukan bagi mengatasi kekurangan yang dihadapi. Walaupun terdapat beberapa halangan bagi menjayakan idea yang dipetangkan,
Beberapa cadangan inovasi telah berjaya digabungkan oleh semua ahli kumpulan menerusi beberapa aspek yang penting dilihat untuk menjayakannya. Cadangan yang pertama adalah pihak kerajaan seharusnya lebih peka dengan kemudahan yang ada pada setiap nelayan. Umum mengetahui bahawa rata-rata nelayan kecil hanya memiliki bot yang mempunyai kemudahan yang sangat asas. Bot-bot nelayan ini hanya memiliki sebuah enjin yang dilengkapi untuk menggerakkan bot tersebut dan sebuah bekas untuk menempatkan hasil tangkapan. Kemudahan teknologi seperti alat pengesan ikan tidak mampu dimiliki oleh segelintir nelayan kerana harganya sedikit mahal untuk dibeli. Justru itu, pihak kerajaan haruslah memberikan sedikit insentif kepada nelayan-nelayan kecil bagi memiliki sebuah alat pengesan ikan. Kemudahan teknologi ini sangat membantu para nelayan bagi menunjukkan hasil tangkapan. Secara tidak langsung, kos sehari hidup mereka akan bertambah senang. Bukan itu sahaja, ekonomi negara akan berlangsung dengan lebih rancak hasil daripada usaha dan bantuan yang diberikan oleh kerajaan kepada segelintir nelayan yang memerlukan. Cadangan seterusnya, pihak-pihak bertanggungjawab haruslah peka dengan keadaan semasa nelayan. Mereka seharusnya menyediakan beberapa slot kelas pendidikan kepada para nelayan. Antara topik yang boleh diajarkan kepada para nelayan adalah keadaan bentuk muka bumi semasa ataupun menerangkan cara-cara baharu untuk meningkatkan hasil tangkapan. Seperti yang kita sedia maklum, bentuk muka bumi akan berubah dari semasa ke semasa. Hal ini hanya diketahui melalui kajian yang dijalankan oleh pihak-pihak ahli kaji permukaan bumi. Namun hal ini tidak diketahui oleh segelintir nelayan yang tidak mengikuti perkembangan bentuk muka bumi semasa. Sehubungan dengan itu, pihak-pihak yang bertanggungjawab haruslah mengajar kepada para nelayan supaya pergerakan pergi dan pulang para nelayan berjalan dengan lancar. Pergerakan bumi juga menyebabkan beberapa habitat lautan termasuklah ikan bakal menerima kesan. Secara tidak langsung, pergerakan beberapa jenis ikan akan berubah di mana akan menjejaskan hasil tangkapan para nelayan. Kelas pendidikan ini sangat memberi impak secara tidak jelas kerana segelintir nelayan hanya memandang remeh perkara ini, tetapi hakikatnya hal ini sedikit sebanyak memainkan peranan kepada faktor penangkapan hasil laut. Assalamualaikum, saya Muhammad Amir Ashraf bin Bakar akan menerangkan mengenai perbincangan yang telah dilakukan oleh kumpulan kami. Melalui beberapa perbincangan yang telah dilakukan, kami mendapati bahawa cadangan inovasi ini dilihat mempunyai potensi yang besar sekiranya dirancang dengan lebih teliti. Kerajaan dan pakar-pakar daripada pihak swasta boleh bekerjasama dalam memberi bantuan dan bimbingan untuk menjayakan inovasi ini. Projek ini jika dilihat secara keseluruhannya dapat membantu menaik taraf sektor perikanan negara agar kekal seiring dengan peredaran teknologi. Di samping, ekonomi dan kehidupan para nelayan juga dapat dipertingkatkan ke tahap yang lebih tinggi. Selain itu, ianya juga dapat membuka peluang kepada warga negara yang menceburi bidang teknologi untuk menghasilkan alat-alat yang dapat membantu para nelayan. Secara tidak langsung, hal ini dapat mencetuskan persaingan yang sihat dalam bidang teknologi dan sekaligus ianya dapat melonjakkan penghasilan teknologi baharu daripada syarikat-syarikat tempatan. Sekiranya inovasi ini dapat dilaksanakan, pemantauan secara berterusan haruslah dibuat agar segala usaha dan dana yang diberikan tidak disia-siakan begitu sahaja. Pemilihan penerima bantuan perlu dipilih dengan teliti agar projek ini mencapai objektif yang dikehendaki. Hal ini kerana pernah berlakunya kes-kes di mana segelintir nelayan menyalahgunakan bantuan yang diberi kerajaan seperti menjual bot dan enjin yang telah diberikan demi kepentingan peribadi. Disebabkan itu, kami berpendapat bahawa syarat-syarat penerima bantuan perlu diperketatkan lagi agar perkara sama tidak berulang. Selain itu, pihak-pihak yang terlibat untuk melaksanakan projek ini juga perlu bersifat telus dan amanah agar ianya memberi impak seperti yang diharapkan. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, terdapat beberapa masalah dan faktor luaran yang menjadi halangan untuk kami menjayakan projek inovasi ini. Antara faktor utamanya ialah faktor perintah kawalan pergerakan yang dikenakan oleh pihak kerajaan untuk mengawal wabak
COVID-19. Walau bagaimanapun, cadangan inovasi ini adalah untuk memastikan nelayan yang berpendapatan kecil dan sederhana dapat mempelbagaikan aktiviti yang boleh dilakukan ketika terjadinya masalah yang tidak diingini. Sebagai contoh, seperti sekarang ini COVID-19, dan setiap tahun terjadi ialah musim tengkujuh.